Selamat sejahtera. Okey, kita jumpa lagi minggu ni ya dalam pendidikan moral tahun 3. Okey, setelah kita buat topik 1 dan sekarang ni kita ulang balik topik 2, iaitu awak sediakan ni buka awak ya. Sediakan buka awak, iaitu baik hati nilai murni nilai mulia dengan nilai kita baik hati. Seperti minggu lepas, cikgu dah bagi tahu awak apakah sikap-sikap baik hati dan apakah yang boleh awak sekejap cikgu ubah sikit kamera cikgu bagi saya ingat pula dah. Apakah yang awak boleh buat untuk menzahirkan ataupun apa yang awak boleh buat untuk menunjukkan yang awak tu baik hati. Okey. Macam yang minggu lepas kita tengok kita boleh membantu cikgu angkat buku. Lagi sifat baik hati apa? Kita bantu orang tua melintas jalan, kan? Kita apa lagi sikit-sikit sifat baik hati yang kita buat minggu lepas. Bantu guru, bantu orang tua, bantu ibu bapa di rumah, membersihkan rumah, bantu mengemas perpustakaan di sekolah. Jadi banyak sikap-sikap baik hati yang telah awak belajar. Minggu ni saya ulang balik ya. Saya ulang balik apa yang kita belajar minggu lepas. Saya ulang sikit je lah. Sebab minggu lepas saya dah terangkan lebih. Jadi minggu ni awak tengok definisi ataupun maksud baik hati tu. Cikgu dah tua, cikgu pernah pakai spek. Tak nampak. Definisi atau maksud baik hati adalah kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Panjang ayat tu. Saya tahu awak tak faham. Okey, macam ni. Kepekaan, maksud dia, sikap baik hati adalah rasa tanggungjawab ataupun awak peka, bukan peka, peka. Peka tu adalah kepekaan tu, peka adalah sikap empati ataupun rasa di dalam hati untuk membantu. Awak cakna. Tu satu perkataan lagi susah. Peka tu maksudnya awak alert. Awak tahu, awak faham apa yang diorang rasakan, apa yang mereka rasakan. Perasaan mereka. Maksudnya kalau awak nampak muka cikgu macam marah, awak peka. Maksudnya awak tahu cikgu sedang marah. Janganlah waktu baca cikgu tengah marah, awak gelak-gelak. Yang tu tak peka nama dia. Tu peka. Kalau awak nampak cikgu tengah sedih ataupun kawan awak tengah sedih, awak tahu dia tengah sedih. Jadi awak boleh mainkan peranan awak ataupun awak boleh bersimpati. Tunjuk sama kesedihan tu. Jangan bila orang sedih, awak gelak, awak ketawa. Itu tak peka nama dia. Macam tu. Peka dalam perasaan, kebajikan, iaitu apa yang diperlukan masa tu. Contoh, kalau rumah dia terbakar, kebajikannya mestilah dia perlukan rumah baru ataupun dia perlukan pakaian baru, dia perlukan duit sikit. Itu kebajikan dalam diri sendiri dan orang lain, kebajikan orang lain, dan memberi bantuan. Sokongan moral. Kalau awak tak dapat bagi bantuan dari segi material, tak dapat bagi bantuan benda, bagi sokongan moral. Bagi moral support, maksudnya bagi kata-kata semangat untuk dia terus hidup dengan hati yang ikhlas. Yang tak ikhlas pula. Saya puji dia, saya bagi dia duit, saya harap satu hari nanti dia bayar balik duit saya. Itu tak ikhlas lah. Ikhlas tu maksudnya dari hati awak terus pergi bagi dekat dia. Memberi bantuan, memberi sokongan moral dengan ikhlas. Itu maksud dia. Definisi baik hati tu. Baik hatinya awak. Hati awak murni, suci, putih. Jangan ada hati hitam. Hati hitam tu adalah orang-orang yang tak boleh tengok orang lain lebih pada dia. Tu hati hitam lah tu. Okey, itu adalah definisinya. Selain itu, saya akan tunjuk contoh balik, contoh yang boleh awak buat untuk menunjukkan awak peka ataupun awak mempunyai sifat dalaman yang baik hati. Contohnya membantu ibu awak, tengok gambar tu, membantu ibu awak melipat kain ataupun melakukan housework, melakukan house chores seperti membasuh pinggan, tolong mak awak sidai baju.
satu aktiviti ataupun kerja rumah yang semua mak-mak tak suka adalah tu, lipat baju. Saya pun tak suka. Jadi, kalau awak tolong mak awak lipat baju, walaupun tak senonoh awak lipat, awak belajar. Awak suruh mak awak ajar. Lalas awak akan tolong mak awak lipat baju. Satu, awak telah menunjukkan awak itu adalah seorang murid yang baik hati. Yang kedua, awaklah seorang anak yang baik. Yang ketiga, dapat banyak pahala Tuhan bagi sebab awak bantu mak awak. Okey. Selain itu, awak boleh juga tolong mak bapa awak menyapu sampah atau membersihkan kawasan rumah, tak kiralah dalam atau di luar rumah. Itu pun satu sifat kepekaan awak. Ataupun awak rasa ikhlas untuk membantu membersihkan rumah awak. Ni saya ulang lagi lah yang minggu lepas. Saya bagi gambar lain pula. Nanti awak boring pula tengok gambar yang sama. Okey. Membantu adik awak ataupun kawan awak yang jatuh ataupun yang sakit. Dia jatuh basikal, awak bantulah. Jangan awak pula awak gelak. Ini kawan jatuh tergolek, awak gelak dulu baru bantu. Memang ada. Memang kadang-kadang kita terkejut, kita tergelak dulu. Ya, tapi janganlah tergelak daripada mula dia jatuh sampai akhir. Beri bantuan. Bantu dia. Okay, kalau dia cedera, teruk, bawa dia pergi, kalau macam awak, umur-umur awak ni, bawa dia balik ke rumah dia lah. Suruh mak dia settlekan, suruh mak dia. Jangan pula awak pergi tolong-tolong bagi bantu mula pula. Bantu mula tu boleh tapi awak tak belajar lagi. Nanti salah bagi bantuan, daripada kecederaan kecil jadi cedera parah pula. Jadi, sama ada awak telefon ambulans kalau awak tengok dia dah teruk, ataupun awak telefon mak dia. Suruh mak bapak dia datang ya. Okey. Selain itu, kat sini ada nilai-nilai murni. Selain daripada sifat baik hati tu, sifat baik hati tu merangkumi banyak benda ya. Banyak benda, bukan yang menolong orang saja. Baik hati tu adalah rasa belas kasihan. Contoh, awak tengok kucing ataupun anjing yang kelaparan, awak ada rasa belas kasihan dalam diri awak. Nak bagi makan dia, ataupun nak bagi dia minum, ataupun nak ambil bela. Macam tu. Rasa bersimpati dengan kesusahan orang lain ataupun haiwan. Tak semestinya orang saja. Haiwan atau manusia. Manusia atau haiwan. Okey. Bertimbang rasa. Apa dia bertimbang rasa? Maksud dia, awak boleh, awak tak mementingkan diri sendiri. Awak ada timbang rasa. Maksud dia awak tak selfish. Okey, itu saya punya. Mana boleh bagi kat orang? Tak boleh. Timbang rasa tolak ansur. Saling, dia boleh, awak boleh. Maksud dia, kalau dia kata, saya susah lah. Saya tak boleh nak tolong awak hari ni. Awak bertimbang rasa. Macam awak dah cakap, tak apalah, saya faham. Tak boleh lah. Oh, tak boleh lah. Hari tu awak dah pinjam duit saya. Ni awak kena bayar lah. Padahal kawan awak, memang dia pinjam duit awak, tapi dia susah nak bayar. Jadi, timbang rasa. Bagi dia time. Bila awak boleh bayar. Macam tu. Jangan macam awak tak ambil kira dia punya keperluan dia. Dia punya perasaan. Awak nak awak saja. Itu tidak ada sikap timbang rasa. Apa yang awak cakap tu, awak cakap yang tu saja yang betul. Tak nak ambil apa yang orang kata. Yang tu adalah sikap tidak bertimbang rasa. Okey. Murah hati. Okey. Memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan. Murah hati ni adalah orang yang selalu bersedekah. Dia ada duit sikit, dia bagi dekat orang. Maksud dia bukanlah dia bagi semua duit dia. Miskinlah dia pula. Dia bagi sedekah. Maksudnya dia tahu orang tu nak berapa, bukan orang tu nak berapa, dia bagilah sikit untuk orang tu punya keperluan. Itu sifat murah hati. Nilai-nilai murni tu, baik hati tu. Saling memahami. 1.4, saling memahami. Sanggup memberi dan menerima pandangan manhaj. Itu saling memahami tu lebih pada bertimbang rasa juga. Dia sanggup terima pendapat orang lain. Contohnya, kalau cikgu bagi kerja kumpulan, jadi awak saling memahami. Tak adalah awak nak ambil awak buat kerja seorang-seorang. Selfish lah tu kan. Jadi awak sanggup memberi dan menerima pandangan orang lain. Itu adalah nilai-nilai murni. Dan nombor 5, saling bermaafan. Sanggup meminta maaf dan memaafkan. Maksud dia, kalau awak buat silap, tak payah malu untuk meminta maaf. Dah silap awak, mintalah maaf. Dan kalau kawan buat silap dekat awak, dia minta maaf, memaafkanlah dia. Kalau awak maafkan orang, hati awak akan tenang. Selagi awak tak maafkan orang tu, hati awak tak tenang.
Jadi maafkan dia dan sanggup minta maaf. Ringankan mulut tu untuk minta maaf. Ini dah lah buat salah. Buat muka macam tak ada masalah. Macam tak ada salah je. Sakit hati tau. Awak buat salah dengan kawan awak. Minta maaf. Minta maaf. Saya dah buat salah. Saya dah ni macam ni. Awak buat salah apa? Sebut salah awak. Buat salah dengan cikgu. Cikgu, contoh je kesalahan yang selalu awak buat dengan cikgu adalah tidak membuat kerja rumah. Tak siap. Datang jumpa cikgu. Cikgu, saya tak dapat siapkan kerja rumah cikgu. Bagi saya masa. Awak rasa kalau Puan Syairah, awak datang, saya masuk kelas, dia awak datang, cikgu, kerja rumah cikgu saya tak dapat siapkan. Saya akan siapkan esok. Awak rasa saya marah tak? Saya tak marah. Yang saya marah, buat diam macam tak ada apa-apa. Bila saya tanya, siapa tak hantar buku lagi? Buat diam juga. Sampai saya terpaksa kira buku tak cukup. Barulah saya panggil seorang nama seorang-seorang. Oh, dia tak hantar. Buat diam juga. Tak ada pula nak cakap, cikgu, saya tak bawa buku. Bila saya tanya, buku mana? Tak bawa, tak siap. Baru nak habaq. Masa tu saya marah. Bila orang tanya, datang jumpa saya. Saya bukannya jenis apa, semua cikgu lah, bukan saya je. Bukan jenis cikgu gila nak marah tak tentu pasal. Jadi, datang jumpa cikgu, saya minta maaf. Sebut minta maaf tu. Tak rugi awak minta maaf. Okey, saya minta maaf, saya tak dapat buat kerja cikgu hari ni. Bagi alasan sebab semalam blackout ke, mak saya ajak pergi kenduri ke, saya sakit perut ke, cirit-birit terus lena ke, saya demam malam semalam ke. Tapi esok saya hantar buku cikgu. Cikgu tak akan marah. Cikgu memaafkan awak. Okey. Jadi awak ingat ya nilai-nilai murni ni. Kalau awak tengok video saya nanti, awak ingat nilai-nilai murni ada 5 nilai murni di situ. Jika saya bagi ujian nanti, saya nak awak tulis 5 nilai murni. Jadi kat situlah adanya. Awak boleh tengok balik video saya. Sebab tu saya suka buat video. Awak boleh ulang, awak boleh tengok. Dekat channel YouTube saya. Tak berpasal saya jadi YouTuber sekarang ni. Okey. Saya tak mau panjang-panjang cerita. Sebab ini adalah ulangan daripada minggu lepas punya. Saya cuma bagi contoh lain. Baik hati selain daripada rasa empati dalam diri. Itulah nilai-nilai murni lain dalam baik hati. Awak boleh tengok ada 5 di situ ya. Okey. Kemudian sekarang ni saya nak awak buka muka surat buku awak, muka surat muka surat 12. Muka surat 12. Ini adalah muka surat 12. Ya. Kalau awak tengok dekat situ, mana saya nak tahu muka saya ni. Kalau awak tengok dekat situ, dia suruh gunting dan lekat. Tak payahlah gunting dan lekat ya. Habislah buku teks awak. Okey, ini arahan tugas awak untuk minggu ini. Okey, awak tengok awak tengok kotak ni. Okey. Kamu ternampak Frida sedang sakit perut di dalam kelas. Bagaimana kamu patut membantu Frida? Dah macam nama tudung dah Farida. Okey. Jadi, awak tengok pula dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Tu semua adalah peta lah. Jadi, awak masukkan benda ni. Sana. Awak masukkan ni. Ni awak tengok apa yang awak boleh bantu dia, awak masukkan ke dalam ni. Contoh dia, awak tengok kat sini. Laporkan kepada pengawas sekolah. Boleh tak awak buat itu? Lepas tu nombor 2, laporkan kepada guru kelas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Okey. Jawapan dia ada 6. Tapi awak punya ni ada 4 saja. Jadi, yang mana yang paling sesuai di situ? Yang mana yang paling sesuai di sini? Ada, awak ambil 4, masukkan kat dalam ni. Faham tak? Mana yang awak rasa sesuai, jawapan sesuai, awak masukkan kat situ. Tapi saya tak suruhlah awak gunting. Janganlah gunting buku teks.
awak tulis ataupun buat benda ni di dalam buku. Tulis hari dan tarikh. Hari apa? Hari Jumaat. Tarikh 16 berapa? 16. Hari ni saya buat video ni awal. Jadi awak tengok tarikh hari Jumaat. Jadi awak tak payah salin yang kamu ternampak Farida sedang sakit tu, tak payah. Awak cuma salin saya patut dan buat 1, 2, 3, 4. Cari jawapan dekat tepi tu. Yang mana yang awak patut buat untuk membantu Farida. Okey? Yang mana yang patut lah. Dia sakit perut nah, bukan dia nak terberak nah. Sekali awak ni yang jawapan bawah sekali, bawa Farida ke tandas. Mana awak tahu dia nak terberak, dia sakit perut je. Jadi awak tengok 4 jawapan yang awak rasa sesuai. Masukkan ke dalam peta pokok kaktus tu. Kalau awak nak buat peta tu macam biasa, tak apa, awak letak saya patut kat tengah. Awak letak saya patut, awak buat peta macam ni pun boleh juga. Peta buih macam ni boleh juga. Peta minda. Buat tengah-tengah saya patut, lepas tu buat cabang. Apa dia jawapan dia. Itu tugasan awak yang pertama. Buat dalam buku. Okey. Tugasan yang kedua adalah yang ni. Muka surat 13 yang sebelah dia. Muka surat 13 nah. Dalam muka surat 13 ni sama juga. Dekat situ ada situasi guru membawa barang yang banyak. Guru membawa barang yang banyak. Ni. Lepas tu situasi 2, gelas plastik terjatuh di lantai kantin. Situasi ketiga, murid jatuh daripada basikal. Ada 3 saja kat situ, tak banyak. Dan tindakan. Apa tindakan yang awak buat? 1, bantu memungut. 2, bantu mengangkat beg sekolah. 3, bantu mengangkat barang. Yang ni pun awak kena buat jadual. Buat jadual macam ni. Letak situasi 1, guru membawa barang yang banyak. Tindakan dia apa? Bantu mengangkat barang. Lepas tu letak pula situasi 2, apa tindakan awak? Ada 3 je situasi kat situ, bukan 30. Sikit je. Senang je kerja awak minggu ni. Awak cuma tengok muka surat 12 dan 13, buat latihan di situ. Buat latihan seperti yang saya suruh. Okey, kalau ada apa-apa yang awak rasa tak faham, awak boleh mesej saya personal. Mesej personal untuk tanya kerja rumah. Bukannya tanya cikgu, kenapa profile picture cikgu sengit-bengit? Cikgu, kenapa cikgu letak profile picture ni? Ada je. Awak dapat handphone mak awak bagi, awak kerja mesej cikgu saja sampai cikgu nak tidur pun tak boleh. Jadi mesej untuk tanya cikgu, saya tak faham. Ada beberapa orang yang mesej saya, cikgu saya tak faham. Jadi saya akan jelaskan kemudian. Saya akan jelaskan PM saya. Tapi saya rasa saya punya penerangan dah cukup jelas dekat situ ya. Apa yang awak patut buat. Jadi ada 2 kerja awak. Muka surat 12 dan 13. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Buat kerja saya ya. Bye. Selamat sejahtera.